Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi kuliah mingguan, yang mana saya membawa kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal agama Islam. Pada minggu yang lalu kita ambil pembatalan yang ketiga, yang mana barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin ataupun ragu-ragu dengan kesyirikannya ataupun membenarkan mazhab mereka, maka ia telah jatuh kufur secara ijma'. Ini hukum secara ijmal, ini hukum secara umum. Tetapi kalau kita nak meletakkan hukum tersebut kepada perorang, ataupun kita kata secara khusus, kita perlukan perincian, penjelasan yang tepat mengenai seseorang tersebut. Contohnya kalau dia tidak mengkafirkan orang musyrikin, kita nak pergi kata kat dia kafir ataupun orang munafik, ini perlukan rincian yang tepat ataupun penjelasan yang jelas. Kenapa ada halangan ataupun paksaan dan sebagainya. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan ambil tentang pembatalan yang keempat. An-naqidur rabi' man i'taqada anna ghairal hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadih aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmih kalladhi yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Ini kaedah yang keempat, kita perlu penjelasan yang panjang kan. Tapi insya-Allah kita akan jalan pelan-pelan. Barang siapa meyakini bahawa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna dari petunjuk beliau, atau hukum selain beliau lebih baik daripada hukum beliau, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum taghut atas hukum-hukum beliau, bererti ia kafir. Ini hukum secara umum, tetapi kita akan pergi secara detail insya-Allah. Qala al-Imam Muhammad, barang siapa meyakini bahawa selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau hukum selain daripada Nabi lebih baik daripada hukum Nabi, seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum taghut atas hukum beliau, bererti ia kafir. Ini jelas. Barang siapa yang mempunyai keyakinan sedemikian, yang mana meyakini hukum-hukum ataupun undang-undang selain daripada yang Nabi bawa itu lebih baik daripada Nabi, ini jelas boleh menyebabkan gugurnya iman di dalam hati dan jiwa mereka. Dan ini pendirian yang dibawa oleh Nabi SAW, bahkan diturunkan di dalam Alkitab, iaitu Al-Quran Al-Karim. Katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama sepakat bahawa sesiapa yang mengatakan hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah, atau petunjuk selain Rasulullah lebih baik daripada petunjuk Rasulullah, ia kafir. Ini dinukilkan dalam Majmu' Al-Fatawa. Bin Baz berkata, adapun undang-undang buatan manusia tanpa bersandar pada kitab wa sunnah Nabi SAW, semua itu hanyalah produk manusia. Sesiapa pun yang menganut Islam tidak boleh berhukum pada aturan seperti ini,
Kerana sebahagian di antaranya tidak lebih utama untuk menjadikan rujukan hukum atas sebahagian yang lain. Ini tentang pembahasan tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Baik, pertama kita sebut tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dibawa maksud dengan hukum selain hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah, yang mana pada asalnya hukumnya wajib. Kita berhukum dengan hukum Allah dan haram bagi kita berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dari setiap aspek pernikahan contohnya. Kita nak menikah, kita kena guna hukum Allah. Tak boleh kita guna hukum manusia. Nak menikah kena buat cara kita kena buat cara Islam. Ataupun nak makan, kita nak kena ikut hukum Allah atau ikut hukum manusia. Ini berbeza. Bukan takat hukum undang-undang hudud dan saja, hudud saja. Tetapi benda lain pun kita kena kembali kepada hukum Allah SWT. Tetapi perkataan tentang berhukum selain hukum Allah kafir, ini perlu penjelasan. Saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya. Tak boleh kita celapak ataupun mudah sangat mengkafirkan orang kerana dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Sebab itu katanya para ulama, kalaulah kerana lemahnya iman, dia tak berhukum dengan hukum Allah kerana lemah iman. Kalau dia kata, kalau aku buat ni aku kena turun pangkat, ataupun kalau aku buat sedemikian aku akan dicela oleh orang tak sokong aku dah, ataupun kalau aku buat lagu ni gajiku turun, maka ini kerana lemah iman, maka kita sebut dia telah menzalimi diri dia. Tetapi kalaulah dia tidak berhukum dengan hukum Allah kerana terpaksa ataupun ada halangan, seperti contohnya kalau dia buat, dia diancam untuk dibunuh, ataupun seperti kalau dia buat hilangnya ketenteraman ataupun kemerdekaan, keamanan dalam muka bumi ni. Contoh, ada halangan ataupun keterpaksaan, maka terangkat hukum kafir ke atas dia. Tetapi kalaulah tidak ada paksaan, tidak ada halangan dan dia mampu buat, tetapi dia meyakini hukum Allah tidak baik di zaman sekarang ataupun tak sesuai di zaman kini, dah hukum Allah ni hukum yang kuno, maka ini keyakinan yang mana membawa kepada kafir. Jelas. Tetapi setakatlah tak ada lagi lah pemimpin kita yang meyakini bahawasanya hukum Allah ni tak bagus, meyakini hukum Allah ni kuno, tetapi mungkin ada halangan tertentu dan sebagainya. Taib. Selain itu, Allah SWT mengaitkan keinginan untuk berhukum pada hukum taghut dengan orang-orang munafik seperti firman Allah SWT, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Surah An-Nisa ayat 60 hingga ayat 61. Allah SWT berfirman, tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka kesesatan yang jauh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuhlah kepada Rasul, nescaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Taib. Pertama tentang disebut taghut. Taghut ni tuan-tuan, penjelasannya panjang. InsyaAllah kuliah yang akan datang saya akan jelaskan lebih detail tentang taghut, yang mana para ulama membahagikan pada 6 perkara taghut. Dan insyaAllah kita akan bahas taghut ni kuliah yang akan datang, insyaAllah biiznillah. Ini kita jalan dulu. Para penganut agama Islam tidak boleh menyerupai musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik, ataupun dengan berhukum kepada selain Allah dan menghalangi manusia dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita berhukum dengan hukum Allah. Bukan takat kita berhukum kepada orang yang mencuri, tetapi berhukum dengan kepada orang sesama Islam ketika kita beribadat, ketika kita melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang,
hukum bagi orang yang melakukan apa yang diperintah? Apakah hukum bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang? Semua ini telah diajarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ataupun disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi di sana ada golongan-golongan yang mana dia meyakini bahawasanya hukum-hukum Allah ini tidak sempurna. Ataupun dia telah meyakini bahawasanya hukum-hukum Allah tidak sesuai di zaman sekarang. Ataupun meyakini hukum-hukum Allah ini mempunyai cacat dan celah. Tak sepatutnya. Maka ini keyakinan yang sangat berbahaya. Tetapi Alhamdulillah, bagi orang yang mempelajari akidah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka semua meyakini bahawasanya hukum Allah itu hukum yang terbaik. Cuma, bilakah untuk kita laksanakan? Mungkin ada halangan ataupun tidak ada halangan. Dan kita doa supaya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan hukum Allah sebaik mungkin di atas muka bumi ini. Kita ambil contohnya. Dan hukum Allah, tuan-tuan, tak semestinya dengan hudud. Tak semestinya hudud. Tak semestinya hudud saja. Orang yang contohnya kita sebut. Orang yang contohnya kita berpuasa. Kalau tak puasa, kalau orang yang tak puasa, dia kena ganti. Ini hukum Allah sebenarnya. Ataupun kita sebut orang yang bersumpah, kemudian mengisi sumpah, dia kena puasa 3 hari atau berikan 10 orang fakir miskin makan. Ini kan hukum Allah. Tak semestinya hukum Allah kena potong tangan. Hukum Allah banyak. Jangan kita faham hukum Allah hudud saja. Tak, hukum Allah ni luas, mencakupi segalanya. Termasuk dalam Al-Quran ni, hukum Allah bagi orang mencuri lagu mana, hukum Allah bagi penzina lagu mana, hukum Allah bagi orang syirik lagu mana, hukum Allah bagi orang penyihir lagu mana. Semua disebut dalam Al-Quran. Dan katanya Abdul Aziz bin Baz, para penganut agama Islam tidak boleh menyerupai musuh-musuh Allah, iaitu orang-orang munafik, dengan berhukum kepada selain Allah SWT dan menghalangi manusia dari hukum Allah dan hukum Rasulnya. Yakni janganlah kita mengikuti jejak-jejak kufar. Kesalahan kita memuliakan orang kafir daripada orang Islam. Wallahi orang kafir tidak mulia. Kemuliaan kepada orang kafir tidak ada. Sedangkan Nabi memberi misal ataupun dalam Quran memberi mereka ni adalah najis. Tetapi najis maknawi, maksudnya keyakinan mereka, bukan zat dia. Tak mestinya sentuh mereka kena pisah mak pula. Tak payahlah. Cuma keyakinan mereka itu keyakinan yang kotor, keyakinan najis. Permisalan yang diberikan oleh Nabi SAW, bahkan diturunkan dalam Al-Quran. Taib. Kita lihat di zaman sekarang, ramai di antara kita yang tersalah ataupun mungkin terjebak dengan bi'ah, suasana manusia. Mereka terlalu mengagung-agungkan orang kafir, sehingga kan menghina umat Islam sendiri. Ini perbuatan yang sangat salah dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Katanya Ibn Taymiyah rahimahullah, seburuk-buruk kamu melihat di dalam umat Islam, tidak sebanding dengan sebaik-baik kamu melihat di kalangan orang kafir. Contohnya kita sebut orang kafir, dia bersih, baguslah. Bersih, negara dia bersih. Dan kita kena bersih lagi pada dia. Tetapi bukan bererti hilangnya kemuliaan umat Islam ataupun Islam ni hina. Ini satu benda yang sangat perlu kita ambil berat. Apapun hukum yang menyalahi syariat Allah, itulah hukum jahiliyah. Yakni setiap hukuman ataupun undang-undang yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, katanya para ulama, ini termasuk hukum-hukum jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Allah tanya ni bukan suruh kita jawab, tetapi suruh kita fikir. Apakah yang kita nak ni hukum-hukum orang jahil ataupun hukum-hukum jahiliyah? Dan siapakah yang lebih baik berbanding dengan hukum-hukum Allah? Kadang-kadang orang ni salah faham kan. Dia bila sebut tentang hukum Allah, dia faham hukum Allah ni terlalu keras. Terlalu, kita sebut hukum Allah ni terlalu nampak macam ekstrim, melampau. Sedangkan tak melampau kan. Kita ambil contoh, orang yang berzina.
Berzina ni dua kondisi. Satu berzina sebelum kahwin dengan berzina dalam keadaan berkahwin. Kalau berzina dalam keadaan kahwin, rejam. Sebelum kahwin sebatan. Dan dipisahkan di tempat. Macam contoh dia orang Perlis kena duduk Johor. Ni seorang duduk Johor, seorang duduk Penang. Contohlah. Kalau ikut hukum-hukum Allah, dia mendidik sebenarnya. Orang yang mencuri dipotong tangannya. Tak semestinya potong nampak orang curi balas selipar pun kena potong tangan. Tak. Tengok juga kondisi dia. Kenapa dia buat? Untuk apa dia buat? Ada halangan ke? Ada dipaksa ke? Ataupun waras ke? Kata waras gila tak payah berhukum, tak payah nak pergi potong tangan dia. Semua ni kita kena tengok. Dan kalau kita perhati balik, hukum-hukum Allah SWT penuh dengan hikmah. Ketika contoh kita ambil orang yang mencuri dipotong tangan. Agak-agak lah. Kalau kita di kampung kita, kampung Kresik ni, seorang kena potong tangan kes curi. Contoh lah. Agak-agak lah ada orang nak curi pula. Tak ada. Tak ada. Contoh. Kita ambil contoh. Orang yang berzina disebab di depan orang ramai. Kan? Bukan kerana apa? Ini hukum yang Allah tunjuk pada kita untuk mendidik. Agak-agak orang nak buat tak? Tak. Kerana itulah hukum-hukum Allah penuh dengan hikmah. Dan jangan kita faham bahawa hukum Allah ni kerah atau hukum Allah ni ekstrim dan sebagainya. Ini pemikiran yang bahaya kalau datang kepada kita. Allah mengkhabarkan bahawa menetap hukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah adalah kekafiran, kezaliman dan kefasikan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat semakna lainnya mewajibkan kaum muslimin untuk berhati-hati agar jangan sampai berhukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah. Wajib berlepas diri dari hukum-hukum seperti itu. Bersegeralah kepada hukum Allah dan Rasulnya. Lapang dada menerimanya dan berserah diri kepadanya. Ini dinukilkan dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa. Hukum orang yang tidak menerima ketetapan hukum syariat Allah. Ini bab baru. Iaitu mengenai hukum bagi orang yang tak menerima ketetapan hukum syariat Allah. Maksudnya tak menerima hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bin Baz berkata, di antara alasan yang menunjukkan batilnya seruan nasionalisme Arab adalah seruan kepada nasionalisme dan bersatu di bawah bendera nasional. Pasti akan mengiring masyarakat untuk menolak hukum Al-Quran. Kerana kaum nasional dari kalangan non-Muslim tidak akan pernah rela menerima hukum-hukum Al-Quran. Taib. Ini satu pembahasan. Walaupun kita duduk di negara yang berbeza. Bin Baz duduk di negara Saudi ni, dia negara monarki, negara beraja. Kita di negara Malaysia ni negara berbilang kaum. Ada tata caranya, ada undang-undangnya. Tetapi tidaklah undang-undang yang dibuat melebihi ataupun tak bolehlah kita mengedepankan undang-undang melebihi undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keyakinan yang perlu kita pegang. Kerana benda-benda ni sensitif. Pembahasan yang kita bahas pada hari ini insya-Allah tuan-tuan, benda yang berat. Benda yang berat, bukan benda yang ringan kan. Kondisi ini mengharuskan para pemimpin membuat hukum-hukum yang baik, positif, yang membuat hukum-hukum positif yang menyalahi hukum Al-Quran agar masyarakat penganut nasional memiliki kesamaan di dalam hukum positif yang dibuat tersebut. Banyak di antara kalangan mereka yang dengan jelas mengatakan seperti itu. Ini adalah kerosakan yang besar dan kekafiran yang menyebabkan kemurtadan dan dengan secara terang-terangan seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, "Fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Tapi alhamdulillah kita di negara Malaysia ni, dalam bab berhukum, dalam bab beragama Islam, kita tak ada terbabit dengan orang-orang bukan Islam. Contohlah, kita ambil contoh tentang semayang. Tak ada kaitan dengan dengan orang luar. Semua berkaitan dengan raja kita. Setiap negeri yang ada raja yang memimpin agama, agama Islam. Benda ni pun alhamdulillah, setiap benda yang diputuskan dalam hukum atau fatwa, mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini benda yang kita kena jelaskan. Taib.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Ini yang dari yang kita baca tadi. Inna anzalna at-taurat fiha hudaw wa nura yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyun wal-ahbar bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alayhi syuhada فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab At-Taurat. Panah kau kipak kau ni kau hangat gitu. Kau lagi. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kamu kepada Allah, dan janganlah kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang kafir. Surah Al-Ma'idah ayat 44. Ayat ni penjelasan yang sangat panjang ataupun faedah yang sangat banyak. Yang pertama tentang Bani Israel, yang Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab. Kitab yang turunkan Bani Israel bukan takat Taurat saja. Taurat, Injil, Zabur. Disebut di antaranya Suhuf Ibrahim. Ini di antara yang turunkan kepada Bani Israel. Dan semua yang diturunkan kepada Bani Israel, semua telah ditetapkan kepada mereka hukum-hukum Allah SWT. Dan hukum-hukum Allah ni tak sama, tuan-tuan. Tak sama. Berbeza dengan berbeza dengan dibawa oleh Nabi. Contohnya, hukum zaman Nabi Musa tak sama dengan hukum zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti zaman Nabi Musa, bagi orang yang nak bertaubat. Orang yang nak bertaubat, kena bunuh diri. Tapi umat Nabi Muhammad tak boleh bunuh diri. Kalau bunuh diri, dapat ancaman. Nak bertaubat lagu mana? Dengan kita mengatakan astaghfirullah. Contoh lain. Umat sebelum Nabi Muhammad SAW ataupun umat sebelum umat Nabi Muhammad tidak boleh mengambil harta rampasan perang. Tak boleh. Harta rampasan perang dibakar ataupun dimakan oleh api. Tetapi harta rampasan perang untuk umat Nabi Muhammad dibenarkan. Ini undang-undang yang berbeza. Tetapi agama yang sama. Jangan kita faham, oh, agama umat sebelum ni tak sama. Tak, mereka semua ni umat Islam. Cuma undang-undang tak sama. Undang dulu lagu lain, undang lah pun lagu lain. Solat umat kita, umat Muhammad 5 waktu. Solatnya umatnya Musa AS 50 waktu. Disebut dalam hadis Isra wal Mi'raj. Ketika bertemu Musa, dia tanya, apakah diturunkan kepada kamu perintah Allah? Dikatakan solat 50 waktu. Musa kata, tak payah, aku try dah dengan umat aku 50 waktu. Tak berjaya. Ini termasuk dalil bahawasanya mereka dulu solat 50 waktu. Ini tak sama. Jadi bukan bermaksud agama berbeza, tetapi undang-undang yang berbeza, tetapi tetap di dalam kitab-kitab mereka Allah turunkan kepada mereka undang-undang ataupun hukum-hukum Allah SWT. Kemudian Allah SWT sebut, "Fala takhshawun nas wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila." Janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada aku. Ini tentang al-khasyah ataupun al-khawf. Yang mana al-khawf dibahagikan para ulama pada 3. Khawf tabi'i, khawf ghairillah, khawf al-ibadah. Khawf tabi'i ini takut benda yang biasa. Seperti orang takut api, orang takut cicak, takut lipah, takut kucing, takut harimau. Yang ni tak syirik ni. Yang ni tak ada masalah. Ataupun takut dekat mak, takut dekat ayah. Yang ni tak mengisi syarak. Yang ni biasa. Takut bini, tak ada masalah. Tetapi contoh khauf tabi'i, khauf ghairillah, takut yang mana ada unsur patuh, taat, tunduk selain Allah, syirik. Khauf yang ada unsur takut, patuh, taat, tunduk, setia, yang mana ketakutan yang diserah selain Allah, hukum syirik. Seperti mana disebut dalam ayat ni. Janganlah kamu takut pada selain Allah. Jangan kamu takut pada manusia, takutlah kamu pada Allah. Takut apa ni? Yang Allah kata jangan kamu takut pada manusia. Takut yang mana ada unsur tunduk, patuh, taat, setia,
keagungan, kemuliaan. Yang ni tak dibenarkan. Bukan takut manusia. Orang takut apa? Takut mak ayah pun manusia takkan tak boleh. No, maksud di sini takut yang mana membawa unsur ibadat. Tetapi kalau khauf al-ibadah, yang mana kita sebut takut yang unsur ibadat juga, tetapi untuk Allah. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat yang sama juga, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Allah Subhanahu Wa Taala memberi permisalan bagi mereka yang menjual ayat-ayat Allah, menjual agama Allah untuk mendapat harga yang murah. Kenapa Allah sebut harga yang murah? Dunia di mata Allah itu tidak ada nilainya. Tetapi manusia boleh menggadai maruahnya, menggadai apa? Kewibawaannya. Bahkan ada di antara mereka menggadaikan agamanya untuk mendapat habuan yang mana rendah ataupun tak ada nilai di mata Allah SWT. Sebab Allah sebut, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang murah. Tak payah. Kerana itulah ada di kalangan kita, terutamanya penceramah-penceramah atau ustaz-ustaz, yang mana bila mengeluarkan satu hukum atau menyampaikan satu ilmu, kadang-kadang kerana nak habuan dunia, sanggup menyampaikan hadis-hadis palsu, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Seperti contohnya, kita ambil contoh, punyalah nak menega selipar Nabi ni, capal, logo capal ni, dia wakmah hadis Nabi naik dengan capal-capal. Pasal apa? Sebab nak bagi laku menega tu. Janganlah kita menjual agama Allah dengan nilai yang rendah. Subhanallah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang yang kafir. Subhanallah. Ayat ni tuan-tuan, sangat pembahasan, dan di ayat ni jugalah timbulnya puak-puak ekstremis. Ayat ni jugalah dan datangnya puak-puak khawarij. Ini bahaya juga. Dalam masa yang sama juga, kita bukan menafikan hukum Allah, tapi dalam masa yang sama jangan kita hulu berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Kadang-kadang orang ni dia punya nak berhukum dengan hukum Allah, sampaikanlah orang miskin pun ada. Bagi makanan ke orang pun tak bagi. Kadang-kadang ada orang susah. Benda ni diutamakan. Nabi SAW ketika turun, ataupun pangkat Nabi tu naik ke Rasul, dakwah mula-mula dia bukan main cerita tentang hukum Allah, bukan cerita tentang hudud. No. Dia bawa pada tauhid, menjauhi kesyirikan, kembali kepada Allah, takut kepada Allah, ibadat kepada Allah. Ini yang bawa oleh Nabi yang pertama sekali. Berapa tahun? 20 tahun. Bawa dakwah tauhid. Baru lepas tu dia main, siapa curi potong tangan, siapa zina kena buat lagu ni, minum arak lagu ni hukumnya. Dia tak main mula-mula turun-turun, mencuri, potong tangan terus, lari orang. Tetapi dengan apa? Membawa tauhid, pergantungan seseorang hamba kepada Allah, keyakinan seseorang hamba kepada Allah SWT, keikhlasan seseorang hamba kepada Allah SWT. Ini yang dibawa oleh Nabi SAW, permulaan dakwah. Kita di Malaysia, contohnya, kita nak buat hukum Allah boleh, tetapi kita kena sedarkan umat manusia takutnya kita kepada Allah. Ni kita dengan Tuhan pun kadang-kadang, bukan takat kadang-kadang, bulan puasa dah lah. Bulan puasa mujak bulan ni tak ada viral orang naik van jenazah. Van jenazah dulu ni ada van jenazah duk pusing di bandar. Dulu ni orang tak puasa di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kalau tak puasa, mereka tangkap bos dalam van jenazah. Bos dalam van jenazah pusing. Pusing lah. Bawa dengan pinggan-pinggan tu. Jadi orang lama-lama tahu lah. Orang muda-muda ni tak tahu. Jadi benda-benda lagu ni kena berikan kesedaran kepada umat manusia. Dan ayat ni jugalah ada pelampau-pelampau hak jengui. Dia keluar dari ayat ni, geng-geng pelampau. Sampaikan dia kata apa? Negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, taghut. Dan taghut adalah kafir. Yakni negara Malaysia, kafir. Pemimpin, kafir. Siapa kerja dengan kerajaan Malaysia, kafir. Siapa yang mendapat gaji dari kerajaan Malaysia, kafir. Yang ni pelampau. Yang ni bahaya. Yang ni kita sebut ekstremis ataupun kita sebut khawarij. Ini bahaya. Sampaikan kita tengok ada orang pergi bom di balai polis, bom di balai bomba, bom di hospital, bom di tempat kerajaan. Sebab apa? Dia kata kerajaan taghut, kafir.
kerajaan, orang yang bersama dengan kerajaan, kafir. Orang yang mengambil wang daripada wang tagut, kafir. Habis semua kapiak belaka. Sebab apa? Tak berhukum dengan hukum Allah. Sabar Ustaz. Kita ni mah semangat dalam nak menegakkan syiar Islam. Tapi jangan lupa syiar yang lain. Jangan lupa benda yang lain. Hukum Allah, hukum hudud penting. Tak ada siapa yang menafikan. Tetapi jangan sampai kita mengenepikan tentang tauhid. Mengajak manusia kembali kepada Allah. Mengajak manusia untuk solat. Ada di antara kita yang tak semayang. Ada di antara kita yang suka bermaksiat kepada Allah. Ini yang kita perlu utamakan. Kalau kita berhukum dengan hukum Allah tapi orang tak mau semayang, ramai lagi orang yang tak sayang pada agama banyak lagi, kita kena berikan kesedaran kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 45, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin wal-juruha qisas فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahawa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama setimpal dengannya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik. Ini Allah berikan ayat permisalan tentang ya Allah turunkan hukum-hukum kepada Bani Israel dalam kitab Taurat. Yang mana bagi orang yang nyawa dibalas nyawa, kalau orang tumbuk hidung balas balik hidung dia. Ini qisas yang dijalankan ataupun yang ada dalam hukum-hukum Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kadang-kadang ada orang ni dia kadang-kadang tanya pelik-pelik, saya bukan apa. Ada orang tanya saya baru ni, dia kata, Ustaz, kalau tu orang tampak saya, dia tampak saya, kalau hukum Islam saya boleh tampak dah balik, betul tak? Dia kata, betul. Tapi saya nak tahu kadar kekuatan dia tampak tu macam mana nak bagi sama. Jenuh nak pergi kaji pula. Berapa kekuatan dia, kena jarak mana, itu bukan, tu kena jangan kita melampau sangat. Kemudian, tapi di sini sebut apa? Bagi yang memaafkan. Itu ada ganjarannya. Tetapi bila sebut tentang hukum muka Allah, satu juga saya nak pesan, tak boleh kita pandai-pandai nak pergi potong tangan orang. Jumpa orang pergi mencuri, curi. Hukum Allah potong tangan. Pergi ambil balas tangannya di dapur tu. Ambil pisau dapur melih ayam tu. Potong tangan dia. Pasal apa? Hukum Tuhan. Tak payah duk pandai-pandai. Serah kat kerajaan. Jangan duk jadi kita buat jadi hakim. Semua ni benda-benda ambil berat. Kemudian Allah SWT firman, wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fih wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut-pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Di sini Allah gelarkan mereka kafir, zalim, fasik. Ini tiga gelaran yang berat yang Allah berikan ataupun Allah gelarkan kepada puak-puak yang menolak hukum-hukum Allah SWT. Ayat saya sebut yang menolak hukum Allah, tuan-tuan kena faham bagi jelas. Orang yang menolak hukum Allah ni bukan semudah kita nak kata tolak hukum Tuhan, tolak hukum, bukan semudah itu. Kadang-kadang kita sebut kawan ni ini adalah kerajaan tak betul, kafir kerana menolak hukum-hukum Allah. Sabar Ustaz. Sabar Ustaz. Ya. Kerana apa? Kadang-kadang mungkin ada perjanjian-perjanjian yang tak boleh kita nak buat, ataupun mungkin ada halangan-halangan tertentu, ataupun ada masalah depa nak buat tapi ada masalah. Jangan kita memudah ataupun begitu mudah nak mengkafirkan. Dalam kitab yang kita baca ni ataupun pembatalan-pembatalan agama, bukan bererti dah habis kitab ni boleh kita pergi kafir orang. Habis kitab ni, saya dah habis dah kitab nama kerja Islam, jadi saya boleh nak kafir orang. Hang kafir, kamu kafir, hang kafir. Bukan. Kita mengaji kitab ni bukan untuk pergi kafir orang, tetapi untuk kita tahu pembatasan ataupun gate line yang tak boleh kita lepas. Duduk dalam tu, jangan melepasi garisan tersebut. Seperti contohnya kita ambil yang keempat ni, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Janganlah sampai kita meyakini hukum Allah tak sesuai.
Janganlah kita meyakini hukum Allah ni kuno. Janganlah kita meyakini hukum Allah ni teruk pada hukum yang hak lah orang kita buat lagi bagus pada hukum Allah. Jangan sampai tahap tu. Kalau kita sampai tahap tu, kafir. Kerana kita meyakini hukum Allah tak bagus. Hukum manusia lagi bagus daripada hukum Tuhan. Ini bahaya. Kerana hukum Allah yang paling baik. Tak ada hukum dalam muka bumi ni yang lebih baik daripada hukum Allah. Tak ada. Ini sepakat seluruh umat Islam. Tak ada khilaf. Melainkan orang bodoh yang menyisihi perkara ni. Kemudian Bin Bas berkata, adapun firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ayat ini berlaku secara umum sesuai zahirnya, maka kaum muslimin tidak boleh keluar dari syariat Allah. Sebaliknya mereka wajib menjadikan syariat Allah sebagai hakim dalam segala sesuatu, baik berkaitan dengan ibadat, muamalat maupun dalam seluruh urusan dunia dan agama. Kerana ayat ini berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin. Jadi katanya Bin Bas, ayat ni kita hukum secara umum secara zahirnya, seperti mana tidak boleh kita keluar dari syariat Allah SWT. Alhamdulillah. Kita ambil contohnya, kita ada nak bank, kita takut ada orang kata bank riba, kita masuk bank Islam contohnya. Ataupun kita nak sebut tentang siasat, ataupun kita dah sebut tentang muamalat, ataupun kita sebut tentang ibadat sendiri pun. Ibadat sendiri pun kita setiap negeri ada jabatan-jabatan sendiri. Jabatan agama, jabatan mufti. Kemudian dalam jabatan mufti ni ada ahli majlis fatwa yang cuba untuk mendapat kebenaran. Mendapat hak. Yang mana batil, yang mana hak. Walaupun pahit untuk diungkapkan, tetapi tetap kita perlu ungkapkan. Kerana itulah prinsip kita, yang mana menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman, maksudnya umat manusia seluruhnya, baik dari kalangan kaum muslimin maupun yang lain, sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, iaitu Muhammad dengan menjadikan beliau sebagai hakim baik saat beliau masih hidup maupun menjadikan sunnah beliau sebagai hakim setelah beliau wafat. Jadi ayat ni yang mengatakan, ayat ni menceritakan tentang menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim walaupun dalam keadaan Nabi masih hidup ataupun Nabi wafat. Nabi wafat ni macam mana kita nak jadikan Nabi Muhammad sebagai hakim? Dengan kita meletakkan sunnah Nabi sebagai penentu benar atau salah. Nabi sebut, Allah SWT sebut dalam Quran, jika fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billah. Jika kamu berselisih pendapat, khilaf, kembalilah kamu kepada Allah. Jika kamu orang yang beriman, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Jika kamu orang yang beriman. Tayyib. Jadi kalau orang kata, oh zaman Nabi hidup dah, kita tak Nabi lah, jadi kita boleh berhukum dengan selain hukum Allah ke? Dah. Allah telah tinggalkan kepada kita Al-Quran. Nabi telah tinggalkan kepada kita sunnahnya. Maka kita pegang teguhlah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT firman, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maknanya adalah dada mereka harus lapang kerana keputusan yang Nabi, dan tidak ada keberatan di dalam dada mereka atas keputusan beliau. Kerana keputusan beliau itulah yang benar, yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan itulah hukum Allah SWT. Okey. Apapun yang diputuskan oleh Nabi, yang ditunjukkan oleh Nabi, tak boleh kita nak mengkritik. Tak boleh kita nak mengeluh. Melainkan kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah, melapangkan dada, menerima apa yang diperintah dan tinggalkan apa yang dilarang. Kadang-kadang kita ni terima apa yang kena dengan kita. Yang tak kena, tak berkenan, saya tak suka benda ni, saya tak mau terima. Hai, saya suka, saya terima. Bukan macam tu dalam agama. Tak boleh. Agama dia terima. Suka ke tak suka, kena terima lah. Mampu tak mampu tu bab lain. Bab lain. Kita mampu buat atau tak mampu buat, itu bab lain. Tapi bab menerima, suka tak suka kamu kena terima. Ini adalah hukum Allah.
Sebab jangan kita sampai kita jadi orang yang orang munafik. Ambil yang hak dia suka, tinggal hak apa tak suka. Saya suka makan ayam, saya boleh makan ayam, clear, boleh makan. Saya tak suka makan sayur, saya tak mau terima. Kadang-kadang benda-benda ni berlaku dalam muka bumi ni. Tambah-tambah kita di bumi Malaysia ni banyak-banyak penceramah atau berdai yang melampau. Ambil yang mereka berkenan, tinggal hak mereka tak berkenan. Hak rasa mereka tak berkenan tu, mereka tolak buang. Hak mereka berkenan, mereka ambil. Agama ni bukan boleh pilih lagu tu. Bukan macam pergi dan nasi kandak. Nak makan apa dia, nasi lok sotong. Ambil sotong, ayam tak ambil. Bukan lagu tu. Dia kena ambil apa Allah mai tu, kena ambil semua. Dia bukan boleh ambil separuh, tinggal separuh, buang tu. Sebab tu Allah SWT sebut dalam Quran. Adakah kamu beriman separuh dan kamu tidak beriman separuh? Ni kamu ambil, yang ni kamu tak mau ambil. Ini bukan yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka dari itu, siapapun wajib berserah diri pada hukum dan ketetapan Nabi, berlapang dada kerananya dan tidak merasa keberatan. Sebaliknya, mereka harus menerima keputusan tersebut dengan sepenuhnya sebagai bentuk kerelaan menerima hukum Allah. Inilah kewajipan seluruh kaum muslimin terkait apapun yang mereka perselisihkan, baik terkait persoalan pengakuan ataupun pertikaian, baik berkaitan dengan ibadah, harta benda, nikah, talak ataupun berbagai persoalan lainnya. Sebab tu saya sebut tadi, hukum Allah bukan berkaitan hudud saja. Nikah, muamalat, ibadat. Ini termasuk hukum Allah Subhanahu. Iman yang ditiadakan dalam ayat ini adalah asas iman kepada Allah dan Rasul dalam kaitannya dengan berhukum kepada syariat, menerimanya dan beriman bahawa itulah keputusan di antara manusia. Harus seperti itu. Bin Baz berkata dalam ayat ini, Allah bersumpah bahawa para hamba tidaklah beriman sampai mereka menjadikan Rasul sebagai hakim terkait persoalan yang mereka perselisihkan. Dan mereka harus tunduk dan patuh kepada baginda, serta menerimanya dengan rela hati, bukan dengan terpaksa ataupun dengan keberatan. Ini katanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Okey. Kering tengkok kan. Beli benda ayak, tak ada ayak bulan puasa. Baik. Ayat ni sebenarnya bila kita sebut iman yang ditiadakan, dalam ayat ini adalah asas iman kepada Allah dan Rasul dalam kaitannya dengan berhukum kepada syariat, menerimanya dan beriman bahawa itulah keputusan di antara manusia. Sebenarnya bila kita sebut kita beriman kepada Allah, kita menjadi hamba yang beriman kepada Allah atau memeluk agama Islam, ataupun kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara tak sengaja kita terima apa yang dibawa dan kita tinggal apa yang dilarang. Itulah semua ni yang kita belajar pada hari ini ni, ataupun kuliah-kuliah sebelumnya. Semua tu terkandung dalam kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud la ilallah? Tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah. Menolak kesyirikan, mentauhidkan Allah, menolak perkara khurafat, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perkara yang dilarang, meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Ini termasuk dalam kalimat la ilallah. Muhammad Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu utusan Allah. Maksud yang sangat dalam. Aku bersaksi bahawasanya Muhammad itu guruku, idolaku. Apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad, ikutan aku. Apa yang dilarang oleh Nabi, aku tinggalkan. Walaupun bertentangan dengan adat kita, bertentangan dengan kebiasaan kita, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Apa yang Nabi suruh, kita buat. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Walaupun dah kita beat lama dah, buat lama dah. Lihat para sahabat Nabi SAW ketika turun ayat pengharaman arak. Yang mana ketika tu mereka dah biasa dengan arak, tak ada masalah, bukan benda yang pelik. Benda biasa. Benda minum arak ni sampaikan turun ayat pelan-pelan. Janganlah kamu semayang sambil kamu mabuk. Tu nak mayang tak minum arak lah. Apa mayang tu minum lah. Sampai turun ayat pengharaman arak secara mutlak. Para sahabat tumpahkan segala arak yang ada dalam rumah mereka sehingga kan basah di depan rumah. Lepas tu banyak arak yang ditumpahkan. Inilah kaedah sahabat pegang. Apa dia? Sami'na wa ata'na. Jangan kita buat sami'na wa asayna. Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Tak payah jadi dengar, tikai pula. Awak lagu ni ya. Pasal apa hukum Allah ni menzalimi? Kenapa hukum Allah ni agak macam kerah? Pasal apa? Tak payah tikai. Dengar taat dah. Ini adalah
hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat tentang berhukum dengan hukum Allah ni, sebenarnya kalau kita faham kalimat syahadat tak berat pun. Kalau kita faham, contohnya, kalau kita faham kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mudah bagi kita nak buat hukum Allah. Nak puasa di bulan Ramadan. Sekarang kita tengok umat manusia boleh puasa. Ini hukum Allah, kita boleh buat. Bagi orang yang ketegak tak payah ketegak tu. Yang tu lain cerita lah, tu bab lain. Cuma keumumannya manusia boleh puasa. Sembahyang 5 waktu. Alhamdulillah. Ramai di kalangan, bukan ramai, keumumannya manusia, umat Islam solat 5 waktu. Cuma ada yang solat di rumah, ada solat di masjid. Ada yang solat lambat-lambat, melambatkan solat. Tapi solat juga. Yang tak solat tu bab lain. Cuma nak habaq kata, ramai alhamdulillah bila kita faham kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah ataupun syahadatain, kita mudah untuk kita melaksanakan hukum-hukum Allah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi insya-Allah tuan-tuan, cukup setakat ni. Lama lagi. Banyak sangat yang berat pula. Jadi insya-Allah saya buka soalannya. Ada soalan bertanya, yang tak ada soalan, tak ada soalan, tutup. Ada soalan? Silakan. Assalamualaikum. Ketua tajuk sikit ni. Tak apa. Nak tanya bab vaksin. Okey. Minta tolong Ustaz bagi penerangan. Okey, bab vaksin. Tak apa, kalau tajuk pun tak apa. Okey, pertama okey. Bila kita sebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW ataupun sebagai umat Islam, Nabi mengajarkan kepada kita untuk ikhtiar. Ikhtiar. Kalau orang Palai kata ikhtiar. Orang kata berusaha. Ketika Umar bin Khattab kena cucuk pisau, cucuk tikam dari belakang. Ketika dia mengimamkan solat subuh, umat minum susu. Nak cuba rawat dia. Sehingga akan keluar ni, di perut-perut lubang tu, keluar susu. Memang tak payah. Memang pi lah. Cuma nak abang, mereka cuba untuk mengambil ubat. Jangan kita jadi orang yang sampaikan kita bila sebut sakit ni, duduk diam. Awak doa. Lepas tu, buat apa? Duduk diam. Nanti Allah turun ubat. Dia bukan macam tu. Ubat kita kena makan juga. Tetapi kaedah vaksin tu, adakah vaksin ni, yang ni kita serah orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih mengetahui kalau kamu tak tahu. Kalau tanya saya bab vaksin, memang saya nak cerita vaksin, saya nak cerita apa kan? Vaksin datang sebut vaksin tadi. Cuma kita tanya orang pakar lah. Tetapi alhamdulillah setakat lah ni tak ada lagi lah yang mana kita sebut keumumannya pakar-pakar Islam, kita doktor pun ramai juga pakar vaksin ni. Mereka menerima. Tetapi di sana pun ada juga orang yang menolak. Maksudnya di antara doktor pun ada khilaf. Bukan di antara ulama ya. Doktor pun khilaf juga. Ada yang kata tak boleh, ada yang kata boleh. Tetapi kalau kita kerajaan Malaysia kata alhamdulillah bagus vaksin ni, khalas, kita terima, tawakal. Kalau sebaliknya berlaku, mereka yang bertanggungjawab kata Allah SWT. Contoh berlaku sebaliknya, cucu-cucu vaksin jadi zombie contoh. Kan? Contohlah kata api lah. Kan? Siapa bertanggungjawab? Kita kah? Tak. Kerajaan yang bertanggungjawab. Kalau kita buat sihat alhamdulillah, kerajaan dapat pahala. Kita taat saja. Tapi kalau nak suruh saya tanya, ada berapa dalam vaksin tu ada vitamin apa, saya nak cerita pun tak erti. Bukan bidang saya. Tapi saya boleh sebut sini lah. Kalau kerajaan Malaysia kata vaksin ni bagus, tak sudah. InsyaAllah, tawakal. Tetapi kalau kita ragu-ragu, maka tinggalkan. Kerana ragu-ragu ni tak payahlah. Tinggalkan. Jadi insyaAllah, itu saya boleh jawab. Boleh lah. Ada soalan lain? Tak ada? Orang kata soalan ni faham tu. Saya mengajar tak tahu tuan-tuan faham tak. Saya rasa macam berat ni. Berat sangat ke? Tak ke? Boleh lah. Boleh lagi? Boleh lagi? Boleh? Faham lagi? Boleh lah. Semua cerita. Cerita balik lupa orang tak lah. Okey, tayyib, insya-Allah cukup setakat ni. Yang baik daripada Allah, yang kurang dari saya pada hakikat dulu daripada Allah SWT. Kita bertemu lagi insya-Allah. Kita akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.